Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpahan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini setelah selesai solat tarawih dan witir. Yang mana sedikit pengusian lah, tak adalah lama wadah kan, kajap-kajap ya kan, kajap ya. Dan setelah kita masuk seminggu lebih dah kan, dah 8 hari dah, 8 hari kita berpuasa dan diam tak diam, kita dah mula dah mikir-mikir dah kan. Allah, dah masuk dah hari ke-8 Rajab dah, macam baru semalam puasa kan. Dan nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan ayat yang paling biasa orang sebut Rajab kan. Sekejap dia tak masa berlalu kan? Itu bukan sekejap masa berlalu, tu tanda-tanda apa? Tanda-tanda kita punya masa ni dah makin singkat sebenarnya ya? Orang yang rasa masa tu cepat berlalu tu ayat drama kan? Tapi ayat realiti dia masa semakin singkat. Kita semakin menghampiri satu noktah kan? Satu noktah kehidupan di dunia. Tetapi dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah Ta'ala beritahu betapa kita kena melihat apa yang sedang kita usahakan di atas dunia ini untuk hari esok. Untuk hari esok maknanya Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat esok. Apa persediaan kita? Jadi salah satu pada usaha kita ni yang malam ni, As-Siyam dan Al-Qiyam, maknanya kepuasa dan apa yang kita bangunkan pada bulan puasa. Bangun malam kita beribadah, kita berzikir, kita mengaji, tadarus kan? Itu semuanya untuk hari akhirat. Dan kalau kita perasan kan, kita tengok terlalu banyak kebaikan yang kita buat ni adalah merupakan latihan yang kita buat ni sebelum kita sambung balik kepada bulan Syawal dan seterusnya. Maknanya ini latihan. Bulan Ramadan ni bulan latihan. Bulan ni paling banyak kita sembahyang sunat. Bulan ni paling banyak kita sembahyang sunat. Tak kira lagi sembahyang sunat yang buat sendiri, qobliyah, ba'diyah, tak kira lagi. Yang kita sembahyang sunat yang kita bangunkan sendiri, yang kita mengaji. Banyak betul lah ibadah yang kita buat, sepatutnya lah ya? Dan bila kita buat ni, kita tahu kita bukan nak ganjaran di dunia semata-mata, tapi kita nakkan akhirat. Sebenarnya yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak kan, kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia, dapat dunia pun tak penuh, akhirat langsung tak dapat apa. Baiklah kita kejar akhirat kan? Baiklah kita kejar akhirat. Dan kalau kita tengok apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni sebagai latihan yang saya kata tadi, kalau kita teruskan boleh jadi insurans. Mana tu ada rezeki pagi Syawal graduate. Itu dalam kitab Minhaj al-Abidin berimam Al-Ghazali itu banyak Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala melarang kita supaya panjang cita-cita. Jangan panjang cita-cita. Hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang lah jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup sampai esok kan? Maknanya hiduplah seadanya kan? Kadang-kadang kita ni panjang cita-cita. Aku kan kalau ikut, dan kau tengoklah malam kau tengok aku belajar apa malam ni. Malam tu macam lah hidup lagi, belum tahu lagi. Baru test baju raya, kau
tengok baju ni, pakai pagi raya, besok buntang orang tengok kan. Confirm ke hidup lagi pagi raya? Itu soalan ni. Dia tak tahu ada orang, itulah dia arwah ni disebut dia nak pakai baju ni. Mana jadi cerita kan? Jadi kenangan kan? Itu cerita lah. Jadi makna kata jangan kita panjang cerita-cerita. Tapi andai kata kita diberikan rezeki sampailah kepada Syawal, sampailah pada bulan-bulan seterusnya. Rezeki tu sebab bila kita cuba baju raya tu, jangan panjang cerita, kita cakap, oh ya Allah, kalau ada rezekinya dapat aku pakai baju ni pagi raya, macam tu. Makna ingat Allah lagi. Tak adalah dia belagak, baju aku rasa paling power baju ni, design yang terkini, tak ada lagi orang tahu pasal design. Dia siap tampah kadang-kadang cakap jangan bagi orang lain buat design yang sama macam ni, dia tu. Dia seorang je. Macam tu lah, lebih kurang. Tapi kalau betul kita sampai pada Syawal, kita teruskan apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni, insya-Allah adalah perlindungan untuk kita sikit, insurans untuk kita setelah mati. Contoh, kita tengok rancangan tanah kubur kan, dah tak ada lah, dulu tanah kubur tu pun saya tahu tu ramai banyak berasap di kubur. Carilah yang elok-elok punya cerita kan. Kalau orang bukan Islam tengok takut kan. Cuba buat kalau selang-seling minggu ni elok jenazah minggu depan ada masalah, minggu ni elok balik jenazah selang-seling, okey lah sekarang. Jadi dia ada pandangan kata orang yang terakhir meninggalkan kubur dalam tu langsung langkah ke-7 mulalah sesaan tu sampai kan. Ni cerita ni. Jadi jenazah ni malaikat dah standby ni nak seksa. Dia nak bantai kepala, nak pukul, nanti dulu malaikat satu kata jangan, kenapa pula? Dia ni atas dunia rajin mengaji, rajin berzikir. Tak boleh pukul kepala. Nak pukul kepala tak boleh. Rajin mengaji, rajin berzikir, jangan tadarus kan. Walaupun dia rajin tu bulan puasa je kan, rajin mengaji, rupanya kat rumah pun adalah baca dan selai, dua lai, agak teringat lepas 2-3 bulan kan. Tapi kalau dia rajin, insya-Allah macam dia baca satu hari satu muka, jadilah. Jadi makna kata ada bacaan, oh tak boleh pukul ni sebab kepala, sebab dia rajin mengaji, dia rajin berzikir. Kalau macam tu kita pukul perut dia, baru nak pukul perut, jangan, nak pula. Jadi rajin puasa sunat. Perut ni rajin puasa, nak pukul apa jangan. Elok perut tu. Jadi makna kata tak adalah bulan puasa Ramadan saja dia puasa, dia terus dia lazim pula dengan puasa-puasa sunat. Kalau macam tu pukul kepala tak boleh, perut tak boleh, kita bantailah kaki dia. Baru nak bantai kaki dia, jangan, kata malaikat. Kenapa pula? Dia ni rajin qiyam al-lail, bangun malam beribadah pada Allah. Bangun malam beribadah, bangun malam koncing tidur balik tak kira. Banyak kali kat saya memang alhamdulillah saya lah konsisten, istiqamah. Bangun koncing jaga, ni bangun ni mesti fikir beribadah kan. Macam sekarang ni kira-kira mulai lah ni Isyak tu bangun. Tapi yang paling baik kita ni apa tau? Dah tidur bangun balik, bangun ambil wudu kan, bangun sahur. Itu pun sebenarnya itu sebab yang paling baik kita bangun sahur tu, ambillah kesempatan, alang-alang sahur tu solatlah 2 rakaat kan, solat sunat 2 rakaat kan, buat. Lepas tu teruskan. Orang perempuan dah paling senang sekali. Orang perempuan steady ni, perempuan peluang dia corah. Iaitu dia bangun sahur, dia bangun awal, dia siapkan makanan, bukan siap lah, panis makanan, dia lah menyiapkan lah kan. Jadi dia bangun tu, yang paling best kali dia dah lah bangun, dia masak niat kerana Allah. Terbaik kan? Susah nak jumpa, melainkan kat UK perdana je lelaki bangun mengejut yang perempuan kan. Tempat-tempat lain perempuan yang bangun. Ya, tak ada. Perempuan ni Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Yang lelaki ni dia ego.
Walaupun dia boleh bangun awal, dia tetap tunggu bini kejut dia. Itulah. Jadi makna kata dalam tu, kalau kita tengok tiga-tiga perbuatan yang saya sebutkan tadi, kita banyak latihannya dekat dalam bulan Ramadan. Tu sebab kita kena lazim kan. Habis tu azam kita, raya kedua puasa sunat Syawal. Macam kan? Boleh? Oh parah ni. Lama tahun pertama dah tak raya ni. Dah 2 tahun Ustaz tak raya, macam mana tu? Takkan hari tu boleh lah PKP, tak pergi mana-mana. Boleh semangat sikit. Puasa yang paling susah sekali, time kita puasa orang lain menteragah, tu susah. Kita puasa orang lain makan, itu yang banyak. Nak pula tu kenapa saya suruh hari raya yang kedua, sebab hampir je minggu pertama tu mulalah jamuan rumah terkupak, jamuan open house dah mula dah. Heran lah, ada buat open house kat Dewan, gila. Open house buat kat Dewan, open house buat dekat macam-macam tempat lah, kat restoran buat kan. Mula lah pesta makan pun berlangsung. Ni surau ni tak nak buat pertandingan weight challenge jemaah dia. Minggu pertama betul lah kena timbang dulu semua jemaah daftar. Kemudian hari puasa yang ke-25 kita timbang sekali lagi. Siapa paling banyak turun, bukan paling kurang, siapa yang paling banyak turun, kita bagi satu hadiah. Tapi grand prize kita timbang pada 20 Syawal. Tengok terbalik jarum. Jarum tu kalau boleh bercakap, copek lah turun. Jangan kau berdiri atas aku ni, tak tahan. Borek waktu tu kan. Kita ni kat Malaysia ni alhamdulillah makanan banyak kan. Jadi tu sebabnya kita kena faham Ramadan ni sebenarnya yang pertama untuk kita menginsafi orang yang lebih, orang tu kurang bernasib baik daripada kita kan. Bulan Ramadan ni ada lagi orang tak makan kat Malaysia, ada lagi. Ada lagi orang yang masih lagi tak ada, orang kata masih tercari-cari jalan nak keluar daripada masalah lepas PKP tu. Ada orang tu dah ada kerja elok, tiba-tiba dia nak sangat kejar cita-cita ni. Sahabat saya seorang dapat offer pergi interview, duit dapat jadi pilot, berhenti kerja jadi pilot AirAsia. Dapat pilot AirAsia hari pertama PKP. Apa nak dibawa kan? Macam-macam. Ada orang tu anak ramai kan? Dan pada susah-susah tu anak ramai kan? Macam mana? Susah tapi anak ramai. Rezeki adalah rezeki anak tu. Jadi kita menginsafi keadaan orang yang susah pada kita. Kedua, kita juga menginsafi betapa Ramadan ni dapat mendidik kita mengawal hawa dan nafsu kita. Sebab nafsu ni kalah dengan lapar, dan nafsu juga berpengkalan. HQ pada nafsu ni adalah di perut kita. Jadi dengan lapar, nafsu pun sepatutnya terkawal. Entahlah kadang tengok bulan puasa ni orang balik dondam tentang buku puasa. Time beli makanan kat bazar Ramadan petang tu, dia set sound mi tu dia sound. Kau siap kau. Itu yang dia buka puasa tu semacam tersandar kan? Dan begitu juga yang ketiga, bulan Ramadan ni dapat menyuburkan sifat pemaaf, tolak ansur dan juga kejujuran. Sabar di bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan dapat merehatkan organ penghadaman dalam badan, dapat menguruskan badan. Menguruskan badan. Tapi menguruskan badan bukan sebab nak cantik lah. Tapi kalau dapat cantik, bonus lah. Walaupun muka tak boleh belah, ayat orang KL kan, walaupun muka tak boleh belah, tapi
bila dia dapat menguruskan badan tu, dapat meringankan dia beribadah. Kalau tidak tu nak bangun tidur tu semua bodoh nak dicapai, apa boleh bangun. Kalau boleh biar ada tali lah, macam mana pembunuh nak dipaut tu. Itu betul-betul berat tu. Dapat kuruskan badan. Kemudian yang ketiga, dia dapat apa? Dia akan dapat melawan penyakit dan mengawal penyakit. Bila cerita pula yang bab hawa nafsu, kawal hawa nafsu ni, saya ingat dalam kuliah subuh baru-baru ni, tajuk tipuan dunia. Saya pernah tipuan dunia. Orang yang paling bodoh adalah orang yang gagal melawan dan mengawal hawa nafsu ni. Itulah orang yang paling bodoh. Huraian dia, contoh, kalau kita beli barang-barang nak berbuka puasa, roti john seorang sebatang, punya banyak, 5 orang kali keluarga 5 batang roti john. Sekoping mutabak, seorang sekoping mutabak taufu fahyong taufu, mi goreng jantan, ada telur jantan. Siap dengan apa? Lacikan. Satu lagi, lacikan siap kacang. Kacang lebih. Kita beli banyak sampai rumah tak habis. Bila tak habis, belum bodoh lagi dah. Besok tu beli banyak tu juga. Tu bodoh. Itu maksudnya. Maknanya dia dah tahu dah tak habis. Esok jangan beli banyak tu, kurangkan sikit. Tak habis, kurangkan lagi. Macam tu. Dan kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perut itu kenyang akan dihinggapi 5 masalah. Yang pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Habis dia makan berbuka puasa, dia dah sandar je dah. Mana dia tengok jam. Kipeh tu satu, dia rasa macam kipeh surau lah. Dia nampak 3 orang kipeh. Yang bini dah siap pakai telokong macam ni lah bini. Tapi tarawih lah, dia lalu. Sebab dia dah bawah kan? Jadi dia mudah ingkar. Jadi bini balik, mangangkam tidur kat ruang tamu, tak pergi. Sebab mudah ingkar. Keduanya, dia takkan pedulikan orang lain sebab dia memikirkan dia rasa orang lain kenyang macam dia. Kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, dia susah nak dengar nasihat daripada orang-orang yang soleh. Dia kurang banyak cerita. Yang keempat, kata-kata dia ni tak pernah menyentuh hati orang lain, menyakitkan hati orang ni. Dan yang kelima, dia mudah dapat penyakit. Banyak nak makan, banyak penyakit. Disebutkan oleh hukama, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak kepada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Jadi banyaklah selawat ke atas Nabi. Janganlah kita kedakut nak berselawat ke atas Nabi. Sebenarnya bila kita tengok apa yang ada dalam hidup kita ni, singkat, dalam tempoh sebelum nak Ramadan tu berapa ramai orang sini meninggal dunia dah, betul tak? Kita dengar je, Allah meninggal dah. Alah, ada saudara mara kita pergi dulu daripada kita. Tu sebab Nabi dia pernah ambil satu ranting kayu tu, Nabi buat garisan panjang dekat tanah kan? Dekat tanah tu buat garisan panjang. Dekat garisan tu pula tergantung, Nabi lukis satu petak. Faham kan? Buat garisan panjang, kemudian Nabi lukis satu petak segi 4 tepat. Bukan segi 4 sama, segi 4 tepat. Tergantung pada garisan tu. Kemudian Nabi cakar-cakar dekat dalam petak tu. Jadi sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah?
Apa yang kau lukis tu? Maka Rasulullah kata, yang panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang, tak berhenti. Ada tak orang? Nak tu, nak buat ni, nak buat rumah, nak ini, nak buat beli, nak beli baju baru, nak ni, anak aku nak buat itu, nak buat tu, nak buat ni. Macam-macam cita-cita. Tapi petak tu setakat tu je umur kita sebenarnya. Dan nak cakap cala-cala tu, itulah ujian dan dugaan untuk kita. Umur dah lah tak banyak. Dengan ujian, dengan dugaan, dengan sibuk kerja, dengan apa, itu yang dah tua. Tiba-tiba dah tua. Ayat yang paling mahal orang kita ni, tiba-tiba. Seolah-olah dia tak perasan. Tiba-tiba dah pencen. Tiba-tiba anak tu cakap kata, mak nak kahwin. Terperanjat mak tu. Tiba-tiba nak kahwin, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba dah besar. Tiba-tiba cucu nak kahwin. Allahu Akbar. Cepat betul masa berlalu. Kan? Tiba-tiba dah lama dah surau ni tak panggil saya. Waktu tiba-tiba kan? Dan tiba-tiba panggil. Macam tu. Kan? Alhamdulillah. Tak apa. Yang penting sekali adalah pengiktibaran dia. Malam ni kita duduk macam ni pun, tuan-tuan memang berlumba-lumba lah buat pahala, kan? Kita tadi dah maghrib, maghrib kita isyak, isyak kita tarawih kita witir, kan? Dah witir dah ngah pula ceramah. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dalam kotak dah lah dengar ceramah, bulan puasa pula tu. Allahu Akbar. Ini adalah satu satu usaha kita. Dan begitu juga dalam bulan Ramadan ini, bukan semua orang. Sebab ada tiga golongan yang mana bila dia datang di bulan Ramadan, bukan semua orang terima keadaan dia sama. Golongan pertama, puasa dah pula, kan? Manalah nak cari tempat makan. Contoh kan, yang plastik hitam. Jadi ni orang yang paling rugi. Golongan yang kedua, sama, puasa tak puasa sama. Dia macam tu ya, dia balik kerja macam biasa, tak pergi surau orang. Orang yang moka-moka sampai bila surau nak dijarakkan, sampai bila saf nak dijarakkan, kita betul rapat bangsa. Dia bercakap tetapi surau kadang-kadang. Dan yang ketiga, golongan ketiga, dia rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Alhamdulillah, ya Allah, excited dia tu, kan? Excited tu sebab saya balik daripada Tanah Suci baru-baru ni. Dekat negara Arab ramai betul orang. Saya balik baru ni sebab nak menuju Ramadan memang ramai orang. Kebetulan pula kita baru boleh pergi ni kan, tak ada SOP dah sana, tak ada rapat waktu. Last sekali sebelum balik tu, orang Arab, kerajaan Arab Saudi umumkan tak ada lagi dah SOP. Gitu. Sampai kan balik daripada Tanah Suci tu, kena buat PCR kat sana. Macamnya ya. Khalas, siap dah. Siap PCR. Alhamdulillah, negatif semua. Kan, sampai kat KLIA lah ada stesen lagi. Wah, panjang batang dah standby nak dijolok hidung itu. Alhamdulillah, satu flight positif. Saya seorang kan negatif. Ada 3 orang positif. Apa ni yang negatif lah. Saya ada 2 orang lagi negatif. Yang lain semua positif. Kan, macam mana? Macam mana nak positif? Tak pernah ni saya dengar colek bibir tu. Tak adalah. Kadang-kadang dia bukan apa, dia malas nak tahan kita dekat sana kan. Ada yang satu grup ni, saya tak nak sekolah travel, dia cek betul-betul kan, kena tahan sana.
Tak, tapi nak bagi tahu ramai orang kat sana. Sebab orang Arab ni dulu dia masuk Rajab Syaban ni lagi beria dia. Dan dia dah terbayang dah Ramadan. Orang Arab kan masuk Rajab dan terbayang Ramadan. Kita lain, kita masuk Rajab, sebelum masuk Rajab dah terbayang Syawal. Kita lain, kita lagi jauh lah daripada orang Arab. Orang Arab tu masuk Rajab dia terbayang Ramadan. Kita belum Rajab terbayang Syawal lah. Sah jauh kan, dia dah sibuk tanya mana. Apa ni dekat mana, di saya ceramah kat satu IPK lah, Ibu Pejabat Polikontinjen. Ihya Ramadan tajuk dia. Tahun ni baju tema kalapa. Ya mana tajuk Ihya Ramadan, tahun ni tema kalapa. Tu lah, tapi itulah, tak ada masalah. Yang penting kita jangan lupa tentang salah satu daripada latihan takwa itu adalah qanaah. Jangan membazir. Ya. Itu walaupun nak bersiap untuk gaya, jangan kita membazir. Nabi pesan pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Itu dia Nabi pesan. Dan ingat, dalam bulan puasa sebelum PKP dulu, setiap hari 17,800 tan makanan yang dibuang. Dan sebulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Jadi janganlah kita masuk dalam statistik tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak adalah saya nak bercakap panjang mana. Cukup setakat itu. Sekadar perkongsian ni. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi. Apapun jangan kita sia-siakan, terutamanya menjelang malam terakhir ni, menjelang menuju ke malam terakhir, lagi kita memperkuatkan ibadah kita. Kerjalah satu malam yang disebut semalam malam, malam 7 likur. Ya. Malam apa? Masih baik betul, malam Al-Qadar kan, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan 83 tahun. Satu malam boleh cover 83 tahun, okey lah. Kan? Jadi berusaha lah kita. Ya? Tak salah kita risau bab tanda-tanda tu. Ya, aku dapat tu. Dia pun cerita dengan orang. Orang dapat malam Al-Qadar ni, itu cerita orang. Dapat 2-3 bulan kan baru cerita. Dah lama kan baru cerita. Hari tu aku dah jumpa. Ya ke, tak ada lah orang kecewa. Malam tadi kan gitu. Depan rumah aku. Pokok tu sujud. Dan sebalik rojo petang, pokok tu dah tak ada. Dah dipunggah kat majlis bandaraya. Pokok tu tumbang makan sujud. Sujud tu ibadah je. Sedekah banyak, insya-Allah. Ambil nombor akaun surau ni, pagi-pagi subuh sedekah. Malam bersedekah. Malam antara maghrib ke subuh tu sedekah. Sedekah sebelum subuh terbaik. Mudah-mudahan kan kalau hari-hari kita bagi, ambil nombor akaun, type tu dekat dalam online, nombor akaun, type bank, description, doakan saya kaya, amount RM1, tu tak tahan, tangan amount RM1 kan. Tak apalah, yang penting ada setiap malam kita buat. Takkan satu malam pun tak apa kan. Yang penting ikhlaskan kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukuplah kan, insya-Allah. Bak kata orang tu walaupun sikit kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir biar alam jadi intan. Tu kan, macam tu. Dan orang kata juga kan, cantik toluk pantai landai, tambik perahu tapi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu dia ada. Mana cari ilmu banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan tak adalah kita ni jadi orang yang ketinggalan. Tak adalah jadi kita orang yang banyak tak tahu ya. Bila mengaji tu, akak tak dapat join grup tadarus ni, akak baca tak pandai, akak duduk topi ya. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun duduk topi, banyak duduk topi apa pahala kan. Setiap grup tu ada penjaga kata. Jangan macam tu. Belajarlah belajar, insya-Allah. Walaupun sedikit, saya panjangkan.
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah dulu. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Mudah-mudahan bawakanlah nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.